Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anta ya wahhab alhimna as-shawab wa jannibna al-khata'. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa zidna ittiba'ah wa arina al-batila batila wa zidna ijtinabah wa la taj'alhu mutasyabiha wa nattabi'ul hawa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad muhyin nufus salatan tus'iluna wa tumatti'una fi jami'il awqati wal furusi amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, masih lagi kami diberikan nikmat dalam untuk menghadapi ujian-ujian, liku-liku, baki-baki hari-hari yang akan kita lalui di bulan Ramadan ini. Kerana menjelang beberapa hari lagi kami akan menyambut kedatangan 1 Syawal, yang di mana saya yakin dan pasti ini adalah saat-saat yang dinanti-nantikan oleh umat Islam setelah nak masuk sebulan kita melalui ujian Allah Subhanahu wa taala, melalui segala rintangan, segala ujian, segala halangan, supaya dapat merasakan keperitan hidup seorang insan yang kurang bernasib baik. Dan 1 Syawal ini jugalah dia menjadi ataupun natijah untuk kita melahirkan kesyukuran kita di atas segala kesempurnaan yang kita lalui untuk melalui ujian Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi sebelum kita datang kepada Syawal itu, maka janganlah kita lupa bahawasanya madrasah Ramadan yang telah kita laksanakan, yang telah kita lalui. Madrasah Ramadan bukan hanya berada di dalam masjid ataupun tempat-tempat seperti sekolah, madrasah yang dilazimi untuk tempat-tempat yang biasa membicarakan tentang perkara-perkara berkaitan tentang agama. Bahkan madrasah Ramadan ia secara menyeluruh dalam 1 bulan yang telah kami lalui ini, yang penuh dengan keberkatan, yang penuh dengan keampunan dan penuh dengan pahala amal yang dilipat gandakan. Subhanallah. Seperti mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika datang kepada kalian bulan Ramadan, maka akan dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka, dan syaitan akan dibelenggu. Jadi subhanallah, di bulan Ramadan ini jalan untuk menuju ke syurga memang terbuka luas ketika di bulan Ramadan ini. Dan dipermudahkan amal-amal kebaikan untuk dilakukan yang kita lakukan selama ini. Dan apabila dikatakan bahawasanya pintu neraka itu ditutup, bermakna dijauhkan keinginan untuk kita buat sesuatu keburukan, untuk membuat sesuatu maksiat, dan dilemahkan juga tipu daya syaitan, khususnya untuk menggoda manusia di bulan Ramadan. Maka inilah bulan Ramadan dengan segala keindahannya, waktu yang Allah telah berikan kepada hamba-hambanya untuk mendekatkan, untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dalam ketaatan. Maka madrasah Ramadan dia adalah satu transformasi bagi seorang hamba untuk menjadi lebih soleh, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di bulan Ramadan ini, di mana semasa kita berada dalam madrasah Ramadan ini, maka ia menyentuh 2 perkara, iaitu konteks kita sebagai seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu secara vertikal, secara terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan secara horizontal, iaitu hubungan kita sesama manusia. Kan, di mana dalam Ramadan ini kita dapat bahawasanya kita berpuasa. Bila kita berpuasa di bulan Ramadan, kita
menempah di seorang hamba itu untuk menjadikan diri dia tu ikhlas berpuasa kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab puasa kita tahu adalah satu ibadah yang penuh dengan rahsianya. Tak terlihat oleh orang lain, maka saat itulah keikhlasan boleh dirasakan dalam hati orang-orang yang beriman, dan saya yakin bahawasanya ramai di antara kita berpuasa memang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bila kita berpuasa khususnya di bulan Ramadan ini, secara kita horizontal, muamalah kita dengan manusia sesama hamba, maka dia dapat memberikan tarbiyah secara sosial. Proses pembelajaran, kita belajar ataupun kita cuba ingati, merasakan simpati, kita menunjukkan empati kepada orang-orang yang sekeliling kita, di mana ada di antara kita yang jatuh dalam kategori fakir miskin, yang dhaif dan sebagainya. Sebab itulah apakah motif daripada bulan Ramadan ini, seperti mana seorang hamba yang biasa, Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, daripada surah Hujurat ayat yang ke-13. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Maka seperti mana saya mulakan tazkirah ini pada awal Ramadan, maka mission ataupun target daripada setiap umat Islam adalah untuk mendapatkan ketakwaan seperti mana yang telah dibacakan ataupun disampaikan daripada surah Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk puasa sebagaimana diwajibkan ke atas golongan ataupun kaum-kaum sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Maka the idea is untuk kita mendapatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita ceritakan sedemikian, maka puasa di bulan Ramadan ini dia adalah sebagai satu jembatan yang menghubungkan, yang menyampaikan seseorang hamba dengan sifat takwa. Jadi bila seperti kita telah melaksanakan selama ini, bila kita berpuasa, maka kita belajar untuk menahan diri kita dari sesuatu yang halal. Menahan diri daripada sesuatu yang halal, daripada makan, daripada minum, daripada bersatu dengan pasangan dan sebagainya, kerana ini semuanya adalah halal dan mendapat pahala dan keridhaan daripada Allah SWT. Dan kita tahu kita dah melaksanakan dah selama sebulan ini. Okay? Jadi bila seseorang itu meninggalkan sesuatu yang halal saja, maka dia telah mengabaikan yang haram, dia dah menjauhkan diri daripada perkara yang haram, kerana perkara ini akan menjadi lebih mudah, kan? Subhanallah. Jadi begitu juga bila kita berpuasa, maka kita akan makan sedikit. Jika sedikit makanan, maka syahwat itu pun berkekurangan. Maka inilah yang di mana kita katakan kurang daripada melaksanakan maksiat. Jadi tak salahlah kalau dikatakan bahawasanya as-sawmu junnah. As-sawmu, puasa itu adalah sebagai satu perisai, kan? Perisai ataupun satu benda yang safeguard kita, kan? Jadi perisai ada armor, jadi mana dia menentang ataupun dia stop seseorang daripada melakukan maksiat dan dia mendekatkan diri kepada ketakwaan yang tadi kita terangkan. Maka subhanallah, selama sebulan berpuasa, kita telah berinteraksi dengan Al-Quran. Begitu seperti mana di Penggerak, kami adakan membaca, mengkhatamkan Al-Quran, dan saya yakin bagi mereka yang tidak mengikuti, maka adalah kumpulan-kumpulan ataupun kawan-kawan yang sendiri, yang di mana
mereka cuba mengkhatamkan Al-Quran. Alhamdulillah, penghataman Al-Quran telah berlaku dan ada di antara kita yang bismillah masya Allah dapat menghatamkan lebih daripada sekali. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali dan sebagainya. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Rasulullah SAW, bahwasanya kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu Quran. Subhanallah. Malaikat Jibril dia bertemu Nabi SAW setiap malam bulan Ramadan dan Nabi membaca atau belajar Al-Quran dengannya. Subhanallah. Dan itu telah dapat dilaksanakan. Subhanallah. Kedua, di bulan Ramadan ini kami dapat menghidupkan malam Ramadan. Dan seperti mana dalam hadis man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan qiyam pada bulan Ramadan, menghidupkan malamnya kerana beriman dan untuk mencari pahala, maka akan diampunkan segala dosa-dosanya yang telah berlalu. Subhanallah. Dan ada di antara kita yang ada buat satu ibadah khusus pada bulan Ramadan, iaitu mereka beriktikaf, berdiam diri di dalam masjid dan sibukkan diri dengan ibadah, sibukkan diri dengan solat, membaca Quran, berzikir dan lain-lain lagi. Maka iktikaf ini tidak pernah ditinggalkan Nabi SAW sehingga beliau wafat. Begitu jugalah dapat kita melaksanakannya selama ini di bulan Ramadan. Subhanallah. Begitu juga di bulan Ramadan ini ada di antara kami yang ringan ataupun senang berinfak, bersedekah. Subhanallah. Begitu juga kami dari pihak penggerak ingin mengucapkan terima kasih bagi mereka yang memberikan berinfak dan juga memberikan sedekah mereka ataupun zakat mereka ke penggerak. Seperti mana yang disabdakan ataupun daripada hadis, kana Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan dan beliau Rasulullah SAW lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Subhanallah. Jadi ini semua antara perkara yang berkaitan di bulan Ramadan ini. Subhanallah. Dan ada juga di antara kita yang mengeluarkan zakat, zakat fitrah dan sebagainya. Faradallah Rasulullah SAW zakat al-fitri sa'an min tamrin atau sa'an min syair. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri berupa 1 sak kurma ataupun 1 sak gandum. Maka ini semuanya kami telah dapat melaksanakan dan melakukan di bulan Ramadan. Begitu juga antara satu perkara yang penting adalah menjaga hubungan antara sesama insan. Subhanallah. Kerana puasa yang kami telah lalui tidak hanya berkaitan tentang menahan lapar dan dahaga, maka ia lebih dari itu, iaitu menahan perbuatan dan juga perkataan kotor dan juga perkataan-perkataan buruk yang menjadi pangkal kerosakan hubungan antara manusia. Maka Nabi tegaskan bahawasanya puasa yang tak diiringi dengan tak stop perkara perbuatan dan perkataan buruk, maka Allah tidak menginginkan ataupun tak menerima puasa itu. Man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Siapa yang puasa dan tidak tinggalkan perkataan dan perbuatan yang kotor, maka Allah tidak inginkan puasanya. Subhanallah. Kan? Jadi apa yang tak perlukan puasanya, sebab apa? Puasanya penuh dengan perkataan dusta, perbuatan dengan tujuan menipu, berbagai perbuatan dosa yang Allah larang dan sebagainya. Maka saat seseorang itu jauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan buruk, maka akan terciptalah keadaan, suasana, persaudaraan dan saling sayang antara satu sama lain serta menjauhkan daripada perbuatan kejahatan dan perpecahan ummah. Subhanallah. Jadi subhanallah, bulan Ramadan ni adalah satu bulan yang sangat special, yang dapat dipermudahkan bagi diri kita ini untuk mengganjakkan ataupun
menambahkan lagi amal ibadah kita. Dan kita tahu bahawasanya Ramadan adalah bulan keampunan, di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampun, memberikan keampunan kepada hamba-hambanya. Sebab tu selalu ni kita baca selepas solat, selepas tarawih, kan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Subhanallah. Jadi begitulah, kerana dalam hadis menyebutkan as-salawatul khams wa jum'ah ila jum'ah wa Ramadan mukaffiratu ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Okey, solat 5 waktu. Okey, daripada satu Jumaat kepada satu Jumaat, puasa di bulan Ramadan, ini semua adalah penghapus dosa. Di antaranya jika dijauhi dosa-dosa besar. Seperti mana dikatakan juga tadi, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kerana beriman dan kerana berharap pahala, maka dia niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Jadi begitu rugilah wahai manusia, wahai orang Islam, yang di mana bila dia keluar daripada bulan Ramadan ini, dia tidak mendapatkan apa-apa. Subhanallah. Subhanallah. Jadi rugilah kita. Rugilah kita. Kecuali kita telah tidak mendapatkan apa-apa pengajaran, ketakwaan, pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala selama kita berada di bulan Ramadan ini. Jadi subhanallah. Kan? Jadi apa yang ingin disampaikan adalah apa yang telah kita usahakan selama ini. Apa yang telah kita dapat, kerana tidak lama lagi akan datang Syawal. Dan apabila Syawal datang, maka kita akan balik kepada keadaan yang biasa sebelum Ramadan. Adakah kita ni sudah bersedia untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang selepas pembelajaran, selepas usaha, selepas perbaikan diri semasa bulan Ramadan? Maka subhanallah, hadis yang di mana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dia telah berkata bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul amali ila Allah taala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang istiqamah, yang continuous, yang sentiasa dilakukan walaupun ia sedikit. Subhanallah. Apa yang telah kita lakukan, laksanakan selama kita berada di bulan Ramadan. Kita berpuasa, kita membaca Quran, kita telah mendirikan solat berjemaah, solat tarawih, solat qiyamul lail dan sebagainya, bersedekah dan sebagainya. Kan? Jadi ini adalah banyak perkara yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini. Dan kalau boleh, untuk kita mendapatkan keberkahan dan juga manfaat daripada madrasah Ramadan ini, maka saya meminta kepada semua dan juga untuk diri saya sendiri supaya kita usaha untuk istiqamahkan, memperbaiki benda yang biasa dan membiasakan ataupun membaiki perkara yang biasa dan membiasakan perkara yang telah dibaiki. Subhanallah. Semoga di bulan Ramadan ini kita dapat mendapat hasil daripada dia.
Iaitu antaranya adalah amalan yang sedikit tetapi istiqamah ataupun konsisten. Subhanallah. Kerana kalau amalan yang sedikit yang dapat dilakukan dengan konsisten, ia dapat mencegah virus. Bukan virus COVID, tetapi virus yang dinamakan virus futur. Futur ni maksudnya give up, ataupun dah malas, ataupun dah tak ingin untuk beramal. Kan, subhanallah. Maka semoga Ramadan ini menjadi yang lebih baik. Semoga Ramadan ini dapat membina syakhsiah kehidupan diri kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita semua dapat menjadi lebih bertakwa, lebih menjadi hamba yang lebih baik, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebelum Ramadan tiba. Subhanallah. Dan semoga kita semuanya dapat mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala dan dijanjikan syurga bagi mereka yang berpuasa. Maka semoga kita mendapatnya dan semoga kita berjaya di dunia dan juga di akhirat. Akhir kata daripada saya, insya-Allah semoga kita dapat menjalani baki-baki bulan ataupun hari-hari di bulan Ramadan dan kuat dapat mempertahankan ketakwaan dan keimanan kita di awal Syawal nanti, dan semoga kita dapat berjumpa lagi pada tahun hadapan pada bulan Ramadan, insya-Allah biiznillah. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.